سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Mari kita terus belajar untuk melahirkan rasa syukur. Besarnya nikmat bila boleh bernafas lagi. Besarnya nikmat bila Allah masih pilih datang ke jemaah. Besarnya nikmat bila kita boleh duduk majlis ilmu. Besarnya nikmat bila hati masih lagi ada kehendak untuk menimba ilmu dan memahami betapa ilmu ni penting dalam perjalanan kita menuju ke akhirat. Tak ramai yang rasa macam tu sebab Allah tak bagi dia rasa. Itu je lah dia punya hakikat dia gitulah. Allah tak bagi dia rasa. Tapi kita ni diberi rasa setelah kita memahami dan kita memilih untuk merasakan majlis ilmu ni penting. Kita memilih. Kita memilih. Jadi bila kita dapat pilih benda yang elok, benda yang baik, maka sewajarlah hamba itu menjawab kurnia Allah ni dengan melahirkan rasa syukurnya amat sangat. Okey, sambung bang. Nasihat yang ke-22. Betul tak? Betul kan? Kat mana? 62. Tak tanda. Tak tanda, saya baca je. Wahai anakku yang tercinta. Muka surat 61. Selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku dan segala muskilmu, kecuali hanya dengan lidah dan hatimu. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau, wahai Muhammad, keluar mendampingi mereka, maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Dan terimalah nasihat Al-Khir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, ketika ia berkata kepada Nabi Musa, "Fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra." Surah Al-Kahfi ayat 70. Maka janganlah engkau bersekera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Ini dia ajar. Apa pengajaran yang Imam Ghazali nak cakap ni? Dia kata belajar ni nak kesabar. Ini benda yang penting kita kena tahu. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Imam Syafi'i dia berkata, la tanalul ilmi illa fi sittah. Tidak terhasil ilmu kecuali engkau melalui akan 6 perkara. Jadi yang nombor 6 ni masanya lama. Kalau kita tak ada 6 ni, Imam Syafi'i kata engkau takkan dapat ilmu. Belajarlah, duduklah surau 30 tahun ke berapa ke, engkau takkan dapat ilmu. Ini Imam Syafi'i ni expert. Dia expert bidang ilmu ni. Dia paling expert. Kalau engkau tak lalui 6 perkara, engkau tak dapat ilmu. Jadi antaranya nombor 6 apa? Tulul zaman, iaitu masa yang lama. Jadi ilmu ni, pertama kalau Imam Syafi'i kata, pertama engkau kena cerdik. Kalau bodoh sangat, memang tak boleh belajar. Kalau bodoh sangat lah. Kalau akal ni dungu sangat, tak boleh belajar agama. Bukan belajar agama, belajar lain tak boleh. Ada kadang-kadang orang macam ni, tak tahulah apa benda, apa yang masalah dalam kepala otak dia, dia tak boleh faham. Sedangkan kalau kita tengok akademik ni tinggi, tapi banding dengan orang yang akademik rendah, orang akademik rendah dia boleh faham kadang. Tak tahu apa masalah dalam diri dia ni kadang. Lepas tu dia kata zakain, orang yang nak ada ilmu ni dia mesti lalui 6 perkara ni. 1, cerdik. 2, dia mesti ada rasa tamak. Tu tamak. Ambil semua. Catat lain, rakam lain, ulang kaji dekat Facebook, dengar balik lain, tengok buku kitab lain. Tamak. Kalau tak tamak, tak terhasil ilmu. Tu syarat dia nombor 2, mesti tamak. Kat sini buka kitab ni, dekat surau lain ada lepas isyak buka kitab ni pula.
Pergi pula belajar ni, padahal kat sini dah belajar. Buka lagi, nak tengok pula huraian ustaz ni macam mana. Kenapa? Dia mesti tamak, baru dapat. Kalau tak tamak, tak ada. Tak dapat lah, dia tak dapat. Tamak ni nak kena paksa diri lah. Dulu, orang tanya ustaz, kan ustaz, saya ni nak zikir malas. Nak baca Quran pun malas. Nak mengaji pun balik kerja je, maghrib, padahal boleh pergi. Balik-balik mandi semayang pergilah kan. Tapi rasa malas, rasa penat. Ustaz kata apa? Doa lah. Minta dengan Allah. Nak baca apa ustaz? Allahumma paksa. Tu paksa tak? Ya Allah, kau paksa aku datang. Ini biar Allah gerakkan kita datang. Kalau Allah gerakkan, kita tak tahan. Allah tak bagi kita datang, pun kita tak datang. Sekalanya daripada Allah. Tapi akal yang diberi, mesti memikirkan dan memilih untuk datang. Itu kita punya pilihan. Macam mana kita buka baju amari, kita pilih nak pakai baju hitam, baju putih, kita pilih. Sama juga kehidupan ni lah. Tengok orang hantar WhatsApp dekat kita, masuk dalam grup. Ni hari ustaz ni, besok ustaz ni. Bila baca, mula-mula kena cakap, ya Allah, aku nak datang, tolong aku ya Allah, aku nak datang. Allah akan hantar kita. Tapi kalau baca WhatsApp, macam mana belajar, kerja balik lambat, memang takkan belajar. Memang takkan belajar. Kenapa? Dia bukan mencari alasan untuk datang, dia mencari alasan untuk tak datang. Memang tak datang. Akhirnya yang menakutkan apa? Mati tengok akidah salah, mati tengok amal salah. Tidak faham kehidupan macam mana. Tidak tahu prosedur tasawuf macam mana, fiqh macam mana. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Dia tidak pernah melalui kitab yang dituliskan oleh para guru dan ulama besar. Tak pernah tulis. Alasannya apa? Kerja. Dia ada immunity. Tahu? Ni jangan buatlah. Jangan buat. Adakah kita sanggup akidah kita salah kerana kerja? Adakah kita sanggup sebenarnya kita tak sah kerana kerja? Adakah sanggup kita ni amalan kita terbuang, pergi kat orang lain, kena bakar buku amal sebab kita dengki? Rasulullah kata hasrat dengki ni makan buku amal, seperti mana api makan kayu yang kering. Dan kita tak faham dengki ni apa. Ni yang bahaya. Kita tengok mati, mata terbeliak. Terbeliak di alam lain, bukan terbeliak kat dunia. Masa tu kaki dia nak melangkah ke barzah dan dibentangkan buku amal dia. Dia pun tak tahu dengki ni apa, dia pun tak tahu sombong ni apa, dia tak tahu akibatnya apa. Rupanya dia didengki orang, akhirnya buku amal terbakar, nak mati pun ternampak amal dia tidak ada. Dia tak tahu cara wajib mandi wajib yang betul. Dia tak tahu 11 syarat sah mandi yang kita baca, 12 syarat sah wuduk. Tak pernah dengar. Kali rupanya, alah, nakut ni. Rupanya salah. Mandi wajib dah lah, jangan cerita apa-apa lah. Tak cerita lah, pahala semain jemaah aku mana, tak cerita lah, tak guna lah cerita. Semain tak sah betul lah. Saya, hari Ahad tu hari, saya buat daurah solat lah dekat Salak Selatan, dekat Femsi. Jadi buat pagi sampai pukul 3. Pukul 3 minum, lepas tu pukul 3 suku, 4 suku, ada satu ustaz tahfiz lah, dia pula handle. Jadi bila pukul 2 ni kita baca soalan. Memang soalan ni kadang-kadang menakutkan lah. Kenapa? Banyak basic pun tak pandai lagi lah kan. Tapi tak apalah, belajar lah. Ada soalan kata, ustaz, saya ni jahil. Selama ni saya tak tahu yang Fatihah ni kena baca telinga dengar. Syarat sah. Lepas tu kena faham lah, syarat sah kauli. Kauli ni bacaan. Kalau benda tu rukun, kalau tak buat tak sah. Lepas tu kena faham 4 syarat kauli. Kalau sunat pun syarat dia juga. Kalau sunat dia tak ikut syarat 4 ni, dia tak dapat pahala. Kalau rukun tak ikut syarat ni, dia sebenarnya tak sah. Tak boleh tukar huruf, tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf, dan dengar pada telinga sendiri. Ini 4 kauli ni. Kalau baca Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat lahir, selawat Nabi, ucapan salam. Ini 5 rukun bacaan. Kalau 4 ni, syarat ni tak kena kat ni, tak ikut syarat ni, tak salah semayang. Maknanya dia cakap ni selama ni dia tak tahu Fatihah ni kena baca dengar telinga. Mungkin dia baca setengah dalam hati, setengah kat luar, mungkin lah. Atau dia macam-macam dalam hati. Jadi soalan dia tanya saya dalam WhatsApp, kita jawab soal pakai WhatsApp, kita jauh kan, mic tak ada.
Diorang malu cakap, pakai WhatsApp. Saya baca. Dia jawab lah. Adakah semayang saya selama ni kena qada? Ini soalan dia. Saya tak tahu yang rupanya Fatihah, bukan Fatihah saja. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat Nabi, ucapan salam yang pertama. Mesti dengan telinga. Tak boleh tukar huruf, tak boleh kurang huruf, tak boleh tambah huruf. Tu nak kena belajar tu. Macam mana dalam kitab kata orang tambah huruf. Ar-Rahmanir-Rahim tambah huruf. Dia bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Assalamualaikum tambah huruf, tambah mim. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Itu kalau Assalamualaikum tak sah. Sebab tu kena belajar satu-satu. Dalam kitab nanti guru-guru akan tunjuk, kitab-kitab akan tunjuk bagaimana kesalahan yang biasa dibuat oleh orang awam. Jadi soalan tanya apa? Habis sembahyang saya yang lalu kena qada. Memanglah kena qada, tak sah. Nampak tak? Dia tak memahami perjalanan. Dia tak memahami perjalanan. Rupanya sembahyang ni ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Fi'li bagi dua, ada rukun pendek, ada rukun panjang. Kat mana peranan rukun pendek dan panjang, apa perbandingan ni semua dalam kitab. Sebab tu benda ni, proses ni kena lalui. Nak dapat ilmu ni kena cerdik, kena tamak, kena ada guru, kena ada sungguh-sungguh. Dia yang banyak gagal ni sungguh-sungguh lah, tak ada sungguh. Banyak orang belajar kalau kat surau masjid ni, saya cakap itulah memang gini lah. Tak ada sungguh-sungguh lah. Sebab tu gagal dapat ilmu. Kadang-kadang pergi je kelas tapi tak faham. Kenapa? Ilmu ni, dia bukan macam kita belajar universiti tau. Ilmu agama ni, dia ni makhluk. Dan dia hanya akan landing pada hati kita bila dilihat kita sungguh-sungguh. Dia makhluk Allah. Dia makhluk. Dia akan ada di akal kita, di hati kita bila dia nampak kita. Ada 6 ni lah tadi. Cerdik, tamak, ada sungguh-sungguh, ada guru, ada belanja dan kena sabar sebab tulu zaman, makan masa yang lama. Makan masanya lama. Lepas tu kena selalu belajar. Kejarlah 3 subjek ni dululah kan. Fiqh, tauhid, tasawuf. Tapi tafsir ni belajar kemudian tak apa. Tapi 3 subjek ni bagi mantap. Tauhid kena bagi mantap. Tasawuf kena bagi mantap. Fiqh kena bagi mantap. Kadang-kadang bang air pun tak faham lagi. Ni yang tak tahu orang cakap apa kan. Kesian. Kadang umur dah 60, air mustakmal pun tak pandai. Tunggu, saya cakap tunggu sebab saya jumpa. Kadang kesian ke mana jadi macam ni Kadang 60 pun nak belajar. Memang tak faham lah. Tak faham Tak faham rukun ketuhanan, istina, iftikar, apa beza Allah dengan Tuhan, apa beza definisi. Terus lebih tak tahu. Jangan jadi macam ni lah. Kenapa? Dia kata ni, engkau jangan banyak bertanya, tapi engkau banyaklah beramal. Tapi beramal ni mestilah ada panduan ilmu, kalau tidak tak guna. Oleh kerana itu, janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala-galanya bagimu. Jadi dia nak kata apa? Belajar ni kena sabar. Saya kalau khusus solat, saya buat pengalaman saya kita ajar ni solat. Tapi bila syarat sah solat, Islam, berakal, suci hadas. Suci hadas ni maknanya mesti ada wuduk lah. Mesti kalau perlu mandi wajib, mandi wajib. Selalunya kita belajar solat, patutnya soalan hadas ni tak ada dah. Dah faham. Tapi banyak orang tanya kat wuduk. Tak tahu Yang mengesahkan wuduk itu ada 18 perkara. Apa Ustaz? Tak boleh dengar. 6 pada fardu, 12 pada syarat sah. Lepas tu dia mula soalan wuduk keluar gini keluar. Dalam sampai petang. Tak sempat nak sentuh rukun sembahyang, tak sempat. Betul kalau kita tak duduk dalam kelas fardu ain kita tak ikut satu guru, kita tak belajar kulit ke kulit, akan timbul bermacam-macam soalan dalam kepala kita. Macam-macam soalan. Air kalau banyak ni, baldi kecil, boleh tak celup, ambil wuduk? Apa makna air mustakmal? Bermacam-macam soalan lah. Sebab tu mesti duduk dalam majlis ilmu dan duduk dengan sabar. Sabarlah, lama sikit nak habis pun tak apa, sabar.
Saya kalau buat khusus solat, dulu ada pernah satu surau buat 60 jam. 60 jam ni maknanya beberapa kali ahad lah. 8 jam, ahad depan 2 minggu 8 jam, sambung. Masa tu yang taja tu adun, ada adun dekat ulangan tu dia taja. 60 jam, habislah daripada bab air sampai solat, sampai sunat-sunat solat. Belajar. Baru kita nampak apa yang patutnya kita tahulah. Lepas tu mesti duduk dalam perjalanan untuk ilmu. Saya akan pegang guru cakap, dulu guru cakap apa? Hang tak nak belajar, nanti hang mati, mata hang terbeliak. Ni dia cakap ni. Guru saya seorang ni orang Penang. Ustaz Penang. Kenapa terbeliak? Tengok solat tak ada. Kenapa solat tak ada? Rupanya wudu tak sah. Rupanya mandi wajib tak betul. Rupanya mandi betul. Wudu betul. Rukun tak pandai. Ini rukun buat macam ni, ini rukun buat macam ni, tak erti. Rukun ni ada syarat sah, tak erti. Apa syarat sah rukuk? Tak erti sebut. Turun rukuk sempurna Fatihah, turun rukuk kasar rukuk, turun rukuk tangan pada kadar tunduk, tangan boleh memegang lutut dan ada tumaninah pada rukuk. Tumaninah pun tak faham apa benda. Kalau kita semayang kat dalam situ, kita tak erti ni, tak erti tu, tak faham ni, tak faham tu, kena cepat-cepat cari kitab, tengok jadual. Kalau sini kitab tu tak ada, orang tak belajar ke, tak ada belajar, kita pergi keliling kawasan ni, agak-agak dalam 15 minit driving ke setengah jam, pergi ambil jadual. Susun kehidupan kita. Okey, sini pertama nak belajar apa? Oh, sana ada fiqh, bab solat, pergi. Lepas tu, selasa pertama nak pergi mana? Oh, sini ada tauhid. Di salah tauhid. Oh, dengan ikut ni. Ni paduain. Pergi sini. Lepas tu pergilah. Pusing. Saya dulu masa 80-an tu saya begitu. Di samping pergi pondok ustaz lah. Ustaznya pondok hari minggu belajar 4-5 jam. Apa tu tengok ustaz ni gimana. Kita ambil jadual kita ikut. Mana nak dekat kita ikut lah. Lepas tu ada ustaz lain pula ajar. Kita ikut. Lama dapat lah insyaAllah. Kena ada kerja sikit lah. Tauhid ikut ni. Lepas tu ustaz ni pula ada ustaz lain belajar tauhid ni. Benda belajar sama je. Cuma cara penerangan yang beza. Ikut. Kenapa? Saya cukup bergegar hati saya dulu kan. Bila saya belajar kan. Masa tu belajar lah. Bila ustaz baca perkataan Imam Ghazali. Rupanya perkataan ni keluar balik. Bila baru-baru ni saya pergi Patani 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Ni bulan 11 ni. Saya bawa 94 orang. 2 bas, 1 kereta, 1 van. Saya bawa 94 orang. Jadi kita ada pergilah pondok-pondok dengan pengajian. Lepas tu makan dengan ustaz-ustaz pondok. Lepas tu adalah kutip sumbangan bagi yuran pun. Sebagai yuran tu kita keluarkan bagi sumbangan kat pondok lah. Itu yang pondok yang pertama tu, yang kita pergi tu, Baba Karim. Baba Karim ni dulu dia pengurusi Persatuan Ulama Patani. Dulu saya jumpa dia, memang kalau saya pergi Patani memang saya cari dia. Jadi ni kita bawa lah anak-anak murid. Bawa kawan-kawan. Inilah yang online ni. Yang online ni. Sekarang ni online ada ikut 68 orang. Sekarang ni lah kalau tengok ni 68 orang. Kalau pagi tadi adalah 160 orang belajar. Diorang ni bukan daripada sini, daripada tempat lain lah. Jadi saya bawa mereka pergi ke pondok-pondok dengan harapan mereka boleh dengar sendiri daripada ustaz-ustaz sana ceramah kan, nasihat dan mengharapkan keberkatan mereka lah. Baba Karim kata, dia kata Imam Ghazali kata apa? Kalau tak kenal Allah, Allah tak terima segala amalan. Saya bukan dengar kali pertama tu, saya biasa dengar lah. Dia perkataan dia yang penuh dalam kitab Imam Ghazali Tauhid, yang penuh apa tahu? Tidak sah saksi. Orang yang bersaksi bila dia tak kenal apa yang dia saksi. Ini perkataan yang penuh dia gitu. Dia saksi apa? Allah, Nabi Muhammad. Kan? 2 kalimah syahadat lah. Kalau orang tanya kita okey, Rasul ni macam mana? Kau kenal tak Rasul? Macam mana? Apa sifat dia? Apa penerangan dia? Allah ni kau kenal tak? Kau tahu Allah ada? Tahu. Apa Allah ni macam mana? Macam mana dia punya sifat-sifat dia yang menunjukkan kita kenal dengan dia? Itulah sifat 20. Bakar apa? Bakar. Khidam apa? Khidam. Mukhalafatul hadis apa? Qiyamuhu binafsi apa? Wadaniyah masuk apa? Apa pembahagian wadaniyah? Lepas tu ada kudrat, iradat, salbiyah. Apa takluk? Kalau serba-serbi tak tahu, maknanya tak kenal Allah. Bila telah kenal Allah, satu benda yang kita kena tahu, apa? Allah tak terima amal.
Ini dicakap oleh semua kitab tauhid. Termasuk Babakari pun cakap tauhid. Allah tak terima amal kita. Sebab tu kalau kita tak kenal Allah, kadang-kadang apa Allah itu pun tak tahu. Dulu kami kena hafal, Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang wajib ada dan mustahil tiada pada akal, dan sabit baginya segala sifat kesempurnaan yang tiada sehingga banyaknya, dan mustahil bagi dia segala sifat kekurangan yang tiada sehingga banyaknya. Dulu kami disuruh hafal. Sebab dia ada beza. Allah dengan Tuhan dia berbeza. Tuhan itu nama, Allah itu nama bagi zat Tuhan. Sebab tu tauhid yang kena faham betul. Yang kena faham betul bang. Macam kita katalah, ni gelas. Gelas ni nama. Gelas ni bukan zat. Zat dia yang ni, badan dia ni. Gelas ni nama bagi zat. Lepas tu bulat, lonjong, keras, itu nama dia arat. Kalau Allah dipanggil sifat, kalau jirim dipanggil arat. Lepas tu Allah ni dia bukan jirim, sebab tu dia tak ada arat. Dia tak ada tinggi, rendah, wangi, apa benda, tak ada. Lepas tu dah kita tahu dah jelas terang. Lepas tu perjalanan ni kita mesti lalui. Dulu Ustaz kata dulu dekat kampung dia ada, tak tahulah, orang amal sesat pergi kat gua zikir. Zikir 2-3 jam datang bau wangi. Nanti guru dia kata, Allah dah datang. Bukan. Allah bukan jirim, bukan arat. Arat ni, wangi tu arat. Arat ni sifat bagi jirim. Lepas tu nak kena clear bab tauhid ni, nak kena clear clear betul-betul. Lepas tu nak kena belajar, kena berulang-ulang dan sabar dalam mempelajari lah. Memang kali pertama, kedua, ketiga tak faham, tapi insya-Allah Allah akan buka hati kita untuk dapat. Waktu tu Allah akan memperkenalkan diri dekat kita dan kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, nanti lepaslah tanggungjawab kita sebesar fardu ain ialah mengenal Allah. Jangan belajar tafsir dulu ke, tanda kiamat ke, kitab-kitab hadis 40, jangan belajar dulu. Kalau kita tauhid tak betul, tak lengkap, tak mantap, fiqh tak berapa tahu lagi, tasawuf tak pandai. Tak reti ikhlas ni sebab dia apa? Tak pandai. Apa punca ikhlas? Tak pandai. Apa punca riak? Tak pandai. Kita lebih tak tahu. Mesti duduk belajar tasawuf. Bila dah tu mantap, di samping tu boleh belajar tafsir, tak apa. Saya cakap pengalaman saya kan. Saya dah ngajar ni dengan ide Allah ni 20 tahun lebih lah. Saya cakap pengalaman saya kebanyakan ahli masjid surau, kalau bukan yang sungguh-sungguh, kebanyakan mereka ni tak tahu apa-apa. Kalau bukan sungguh-sungguh lah. Kalau sungguh-sungguh buka kitab, tengok, dia dapat. Tapi kalau zakat sambil-sambil, lapang datang, tak datang, kebanyakannya zero knowledge. Boleh test lah, betul tak tahu. Tak faham. Bicara tauhid, lagi teruk tak faham lah. Apa makna baqa, kekal macam mana? Kita kata Allah itu wujud. Wujud dia macam mana? Adakah wujud dia macam kita wujud? Kita tak boleh cerita tau. Bila tak boleh cerita, kita tak kenal. Guru kata apa? Kaabah, tahu tak ada Kaabah? Tahu. Kaabah kat mana? Kat Madinah. Tak kenal. Jadi Allah tahu, Allah ada, tahu. Allah macam mana? Tak boleh cerita. Tak kenal. Bila tak kenal Allah, tu yang masalah tu. Tidak sah saksi, orang yang bersaksi. Bila dia tak kenal, apa dia saksi? Dia tak kenal Allah. Rasul ni macam mana? Muhammad macam mana? Bukan kita nak kenal rambut dia macam ni, tinggi dia macam ni, tak. Kalau kita nak kenal dia macam itu, kita kena kenal macam itu. Guru kata apa? Abu Jahal dia kenal dia, tengok depan mata, betul tak? Abu Lahab dia kenal dia, tengok depan mata. Tapi kita kena kenal apa? Bendanya patut kita beriman pada dia. Itu nak baca tauhid. Apakah bendanya kita patut beriman pada Rasul? Dia datang membawa panduan dalam hidup. Dia datang membawa khabar gembira dan khabar duka bagi mereka tak taat. Dia tidak memberi apa-apa manfaat dan mudarat, kerana dia hanyalah seorang manusia yang menyampaikan khabar. Ada dalam kitab disebut 11 perkara mengenai Rasul ni. Ini yang kita wajib beriman. Kalau kita kata kita pun tak tahu apa yang kita imankan, maknanya beriman pada Rasul ni fail. Tahu? Bila fail, 6 rukun ni, 1 fail, jadi berapa? 6 tolak 1 jadi berapa? Jadi kosong. Ini yang ulama tadi kata, bukan 6 1 5. Kosong ni maknanya kita punya iman ni out.
Islam sah dengan iman, bersamanya iman. Iman sah dengan bersamanya Islam. Jadi iman dan Islam ni saling mengesahkan. Jadi tidak sah Islam tanpa iman, tidak sah iman tanpa jazam. Nak belajar jazam pula. Jazam ni keyakinan yang kukuh lah. Lepas tu kena lalui perkataan-perkataan kitab. Abang kena duduk, abang cari kitab, abang cari guru, abang kena duduk betul-betul. Kalau nak selamat, takut guru kata apa? Orang tanam kita perkuburan Islam Kelang. Orang buat tahlil. Kalau ada kematian bagi duit kat keluarga kita. Malang-kalang orang baca nama kita. Sebab apa? Pada zahirnya kita tahu ni Islam. Tapi takutnya sebenarnya bila dia cek akidah dia out. Ni yang paling takut. Ini yang paling takut ni. Sebab tu mesti belajar fiqh, tauhid, tasawuf. Mesti belajar. Mesti khatam. Penawar bagi hati ke tasawuf. Ayuhah walad pun tak apa. Khatam. Mesti belajar fiqh. Tak kira lah. Misbahul Munir ke, Risalah Tauhid ke, Kifayatul Awam ke. Banyak. Matan Umur Barahim ke. Banyaknya kitab. Dapat khatam kurang-kurang satu kitab. Kulit ke kulit. Faham. Mantapkan akidah. InsyaAllah. Syukur pada Allah. Sujud syukur. Ramai tak tahu bang. Saya cakap sungguh. Saya baru ni buat daurah tauhid siri ke-6. Ini siri ke-6 ni 27 November. Siri ke-7 nanti 17 Disember. Saya buat belah sana lah. Belah Kajang, belah Pelangi, belah Ulangat sana lah. Jadi kita buka surah tauhid. Jadi kita baca lah 5 jam. Nanti lagi 2 minggu surau ni pula ambil. Giliran dia pula. Tapi sambung yang sama lah. 5 jam. Lepas tu surau ni pula ambil. 5 jam ni pusing lah. Ada 3-4 surau dengan masjid pusing. Dan kita berhajat nak khatamkan kitab lah. Jadi sebulan belajar lebih kurang 9 ke 10 jam. 2 kali belajar lah. Jadi dengan hasrat khatam kitab tauhid. Itu je. Tu ni tengah berjalan ni. Ni tahun depan ni akan sambung lah. Ni 28-12 saya pergi umrah. Balik tu saya akan buat jadual balik lah. Untuk tahun depan. Ada juga surau yang tengah buat solat, bab solat. Ada surau buat daurah sepanjang jamak kasar. Ada surau nak dah buat tu hari mazbuk muafiq satu hari sampai petang. Jadi inilah perjalanan. Sebab mereka dah mula bimbang. Mereka belum faham. Kalau mereka tak faham tauhid, mereka sangat bimbang. Sepatutnya memang kena bimbang. Kalau abang tak boleh cerita Allah ni apa? Kalau cerita main tak kenal tau. Bukan benda main tau. Ini yang ulama kata sebesar-besar fardu ain. Fardu ain apa? Ini paling besar. Apa dia? Ma'rifatullah. Lepas tu dalam belajar ni dia kata, engkau jangan banyak bertanya, engkau banyak beramal. Kenapa? Engkau mesti sabar dalam perjalanan. Dalam perjalanan nak belajar ni kena banyak sabar. Kadang-kadang ada cubaan, bersini, begitu. Kadang-kadang datang rasa letih. Cepat belajar sebelum badan kita weak. Kalau dah 70 baru nak buka wujud Kijang Bakar, empat lah. Pencen 60 baru nak buka wujud Kijang Bakar, baru nak belajar hukum akal, baru nak belajar hukum adat, baru nak belajar hukum syarak, baru nak belajar hukum arat, baru nak belajar makna kalimah la ilaha illallah. 60 ni selalunya otak kita tak kuat lah. Lalunya saya tengok lah, wujud Kijang Bakar masuk wat. Lepas tu masuk wat. Tak sihat. Orang belajar lagi. Mukhalafatul wadi qiyamul bin nafsi tak belajar lah. Dah sakit. Sambung. Qiyamul bin nafsi sambung. Sakit. Wadaniyah kudai dada meninggal. Lalu gitulah. Dah tua. Memang 60, 70 ni adalah perjalanan untuk mati. Waktu ni dengan rahmat Allah, moga-moga kita boleh belajar dengan baik lah. Lepas tu kena cuba attend consistently. Dan sebelum Allah tutup mata kita sebab kematian, kita mesti jadi orang yang cukup fardu ain. Maknanya semayang kita tahu, cara semayang pandai, semayang tak salah. Dah jumpa ramai menakutkan lah. Umur 50 datang bisik, Ustaz, ni nak tanya ni, mandi wajib ni sebenarnya niat ni macam mana? Perlu Ustaz, saja aku mandi hadas haid, perlu ke sebut haid? Itu semua adalah dalam bahasa dalam kitab. Lepas tu niat mandi wajib ni ada mutlak, ada muqayyad. Lepas tu nak kena bahas kat situ, nak kena faham. Yang elok ni muqayyad, maknanya berkaitkan dengan sebab. Saja aku mandi hadas junub, itu lebih baik. Tapi kalau saja aku mandi hadas, okey, tak ada masalah. Cuma yang afdal ni ada muqayyad.
Macam saya katalah saya ada wuduk macam ni. Saya ada wuduk Kang azan isyak, saya pergi ambil wuduk. Saya tak boleh niat saja aku angkat keadaan besar. Jadi memperbarui wuduk tu tak ada pahala. Sebab saya bukan saya tak ada hadas. Tapi saya cuma berniat saja aku berwuduk. Maknanya bila ada wuduk, kita berwuduk, nama dia tasdidul wuduk. Itu semua bahasan dalam kitab kan. Jadi kita ada pahala memperbarui wuduk. Sebab Rasulullah kata orang yang ada wuduk, dia ambil wuduk lagi, maka dia adalah cahaya atas cahaya. Jadi sunat kita ambil wuduk balik kalau kita dah gunakan wuduk itu untuk solat. Tadi maghrib dah solat. Jadi isyak ni elok kita ambil wuduk balik. Itu nama dia memperbaharui wuduk. Tapi tak boleh niat saja aku angkat hadas kecil. Sebab kita memang tak ada hadas kecil. Cuma kita nak renew. Wuduk tu dah lama dah guna untuk solat. Tapi tak batal. Saja aku nawai tu wuduk. Itu niatnya. Sebab tu benda ni banyak bahasan, banyak nak belajar lah. Dulu kita tak belajar, kita agak belajar kat sekolah. Bila belajar, kita kata Allah banyak benda aku tak tahu. Sungguh betul. Lepas tu perjalanan ni, nak tengok dia ada satu destinasi destinasi. Okey. Kalau kita baca kitab lagi dia apa? Firman Allah Ta'ala, Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Selagi akan aku perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaranku, maka janganlah kamu berburu mendesakku. Maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya, dan yakinlah bahawasanya engkau tidak akan sampai ke hujung kecuali apabila engkau terus berjalan. Kerana firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi wa yanzuru. Apakah mereka tidak mau berjalan atas muka bumi lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk menjadikan iktibar. Demi Allah, wahai anakku yang tercinta, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib pada setiap tempat, dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Imam Ghazali kita kata engkau terus berjalan di kehidupan ni. Terus berjalan ni dengan apa? Berjalan dengan belajar, berjalan dengan beramal. Mesti keep learning. Orang putih kata keep learning. Mesti duduk dalam pelajaran, dalam belajar agama. Mesti. Jangan bina alasan, tapi bina alasan untuk belajar. Apa alasan dia? Aku tak belajar sebenarnya aku salah tau, macam mana? Aku tak belajar akidah aku salah. Akidah kalau salah, habis. Lepas tu nak kena belajar wajib usuli. Wajib ni ada wajib syar'i, wajib usuli, wajib kifayah, wajib aini, wajib zati, wajib aradi. Itu baru buat wajib. Jadi wajib usuli ni kalau tak buat kekal dalam neraka. Bagi 3. Apa? Orang bukan Islam masuk Islam. Yang dah Islam mesti kekal dari Islam, dan tidak boleh membuat perkara-perkara yang menyebabkan murtad, ridah. Ridah. Dari segi perkataan lidah, itikad atau perbuatan. Lepas tu dia kena gabung semua ni, nak belajar dalam tauhid, nak kena belajar dalam fiqh, macam-macam mana agar selamat perjalanan kita ni. Selamat tau, kita selamat. Dari kehidupan kita ni kita selamat. Selamat. Nak kena faham. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa maksud redha meridai? Apa yang kita kena redha dengan Allah, supaya Allah redha kat kita. Itu semua ada dalam ilmu tasawuf. Lepas tu saya cakap kat sini kelas, saya tengok Facebook, kat sini kelas hari-hari, bagus. Tapi please take it seriously on every classes yang kita attend. Dan fokus pada fardu ain dulu. Benda-benda ilmu alat, ilmu hadis, apa benda hadis hasan, kemudian tak apalah kalau kita fardu ain tak mantap. Elok belajar fardu ain dulu. Banyak yang tak, saya kadang takut kadang orang belajar taranum, tauhid tak reti. Ni jangan macam itulah. Banyak orang perempuan buat macam ni. Belajar berzanji, tanya haid tak pandai. Ni banyak berlaku lah. Jangan macam ni. Cukuplah selama ni kita ketipu dengan keadaan ni. Cukuplah. Tangkap benda fardu ain dulu. Belajar tasawuf, apa dia sombong. Sebab apa? Rasulullah kata orang ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi ni kecil. Dalam hati dia tak akan masuk syurga. Dia tak akan masuk syurga.
Kenapa? Dia ada sombong. Kena belajar, kena tengok kitab tasawuf. Ada 29 tanda sombong dalam kitab kata. 20 tanda. Ada satu yang sombong. Nak kena faham. Kadang-kadang kan tak faham tutup aurat, pakai ni, pakai tudung. Dia faham betul pakai tudung. Tak. Aurat ni kalau perempuan dia ada tiga syarat. Kalau dalam semayang dia tutup warna kulit. Tapi kalau luar semayang dia ada 3 rukun yang mengatakan ini buat baru tutup aurat. Tutup warna kulit, tutup bentuk dan tidak berhias. Tidak berhias. Ini 3 rukun tutup aurat. Tak boleh berhias. Kalau kita orang lelaki pakai seluar ketat, baju ketat, kita dikatakan tidak tutup aurat. Kenapa? Tidak tutup bentuk. Itu orang yang main cycling tu, kat basikal, kat Putrajaya main banyak pagi Ahad. Nampak dia seluar dia gitu Walaupun seluar tu sampai buku lali sekalipun, dia nampak bentuk badan, dia nampak bentuk bonggong, dia tidak tutup aurat. Kenapa? Dia kena faham rukun tutup aurat ni luar semayang adalah tutup warna kulit, tutup bentuk dan tidak ada perhiasan bagi perempuan. Orang perempuan kalau pakai tudung labuh, tapi tudung dia berhias-hias ini, dia pakai makeup, dia tu kan tutup aurat. Lepas tu nak kena faham, perjalanan ni ada syariat. Syariat ni ada dibahaskan dalam kitab. Jadi kena duduk belajar dengan betul. Kena duduk belajar dengan betul. Jangan bagi alasan. Jangan kita buat alasan. Saya kerja, saya ni. Dan jangan tertipu dengan kerja-kerja kebajikan. Padahal pada orang tak belajar. Saya dulu ceramah dekat Kementerian Kewangan Ada AJK tu makan Lepas tu ada seorang perempuan, Ustaz tinggal mana? Saya kata saya tinggal Kajang. Saya kata tinggal mana? Akak tinggal mana? Saya tinggal ada taman tu. Taman tu saya ngajar dah 8 tahun kak. Saya nampak lah dia tak lagi surau lah maknanya. Dia tak tahu saya. Saya ngajar sebulan 2 kali. 8 tahun dah saya ngajar. Dia kata Ustaz saya kerja Ustaz. Tapi kalau bulan puasa saya datang untuk tolong dia orang buku-buku makanan untuk orang fakir miskin. Tak apalah buatlah saya kata. Tapi pada orang lain kena belajar tahu tak? Apa nilai kita buku-buku makanan untuk bagi miskin, sembahyang yang salah? Betul Rasulullah kata, first, dinilai pada amal ni. Kalau akidah kita sah, jadi dinilai pada amal lah. First ialah solat. Kalau solat kita berterabur, ini salah, rukun salah, itu salah, yang lain ni tidak akan masuk rekod. Kenapa? Sembahyang salah. Atau tak cukup, Allah tak ampunkan. Dulu sekolah tak semayang, tak cukup. Semayang tak cukup. Ustaz dulu dia buat macam mana tau? Dia panggil nanti, dia kata kat kiamat. Dia panggil, okey dia check. Solat dulu, dia check. Apa benda, rukun betul tak, syarat betul tak, cukup tak cukup. Kalau ada masalah dekat solat, dia buat balik. Seolah-olah dia buat gitulah, malaikat akan buat gitu. Dah habis, selesai. Dah, Pi mana? Pi neraka. Dulu guru buat gini. Pi. Dia kan kata, aku sedekah pisang kat surau. Pi. Aku jaga mak aku. Pi. Kenapa? Solat tak betul, out. Kenapa? Inilah amalan yang pertama akan dikira. Rasulullah cakap itu Dan kita dengan rasa senang hati, kita tak sabar dan belajar, kita tak erti rukun solat. Apa makna rukun? Apa makna solat? Syarat sah, apa makna syarat? Apa beza syarat dengan rukun? Serba-serbi tak tahu. Dan kita comfortable, kita selesa bersemayang dalam keadaan serba-serbi tidak tahu. Gugur cakap. Apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Ada 3-4 bezaan, kita tak erti. Itu yang menyebabkan pergi hospital, duduk hospital, pakai pampers, tak ada orang tolong, tak semayang. Sedangkan dah wajib. Kenapa? Dia ada syarat wajib, syarat sah. Sebab tu nak pandai bezakan ni. Ulama dah terangkan dalam kitab-kitab mereka. Kita tak faham tu tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak ada orang nak tukar pampers. Selagi kena syarat wajib, Islam berakal, balik, tidak buta dan pekat sebelum memayis, sampai seluruh agama, lepas tu apa? Suci haid nifas. Ada 6 ni semayang. Walaupun waktu tu tak ada orang nak buka pampers ke, tak ada boleh nak wuduk, tak ada nak jalan, kena semayang macam itulah. Itu nama dia dalam kaedah, nama dia hormat waktu. Kalau 6.30 pagi anak datang, ada orang tolong kita buka pampers apa. Semayanglah sebab ada waktu lagi. Kalau tidak, qadha lah, tak apa. Tapi yang penting, bila syarat wajib itu kena semayang. Ni yang ramai orang tak tahu.
Lepas tu dia memerlukan duduk dalam pengajian. Saya nak galakkan semua orang, saya nak bagi motivasi kepada semua orang. Tolong duduk pada 3 kelas ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tolong cari masa. Hari kerja tak boleh, cari hujung minggu. Hujung minggu tak boleh, doa dengan Allah. Jangan biarkan aku tak tahu ilmu agama, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Tolong aku. Allah akan atur kehidupan kita. Sama ada dia cari, dia letak kita kerja tempat lain, atau adalah kaedah ni menyebabkan kita mudah je nak belajar agama. Kalau tidak, ini tak erti, itu tak tahu, hati-hati. Takut amal salah. Paling takut akidah tak boleh pakai. Ini nombor satu yang menggerunkan ulama-ulama. Tu saya kata baba apa Ustaz Abdullah Yusof. Kejap jangan azan dulu kejap. Bagi saya 2 minit. Ustaz Abdullah Yusof pun nak pergi sana ni. Ustaz Abdullah Yusof duduk dengan saya kan. Saya pergi pondok dia, duduk sila. Dia umur dia kat 87 tahun. Baru ni dia masuk hospital. Duduk. Saya kalau jumpa guru pondok ni, saya kadang bertanya lah, bercerita kan. Ustaz, kalau asas tauhid Ustaz, apa kitab yang kita boleh ajar? Ada sebut lah. Mibah Munir. Dia kata, Risalah Tauhid. Kifayatul Awam. Tapi jangan baca dulu Umul Barahin. Umul Barahin ni payah je. Aqidatul Najin. Itu nanti dulu dia kata. Adalah cerita. Lepas tu, dia pandang jauh. Digeling. Hai, tak tahu mereka ni nak mati macam mana. Kita belajar tauhid kat pondok, orang kampung main 3 orang je. Lain ni anak murid kami. Kita pergi masjid luar, yang betul-betul belajar, yang betul buat kitab, adalah 2 orang satu masjid, 3 orang satu masjid. Yang lain tu tak tahu mereka ni mati apa ni, kata. Kalau tauhid tak belajar, mereka ni nak mati macam mana ni? Ada dia cakap saya tau. Saya kata Ustaz, bukan kat Pendang aja, kat Kuala Lumpur lagi ramai orang tak bertauhid. No? Dia pun tak takut lagi lah. Belajar tauhid ni dia nak elak 4 tau. 4. Kufur, syirik, 4. Kufur, syirik, nak elak itulah. Kafir, munafik. Kalau tak belajar, dia takut kena kat situ. Itu tujuan tu, belajar tauhid ni, dinding jangan jadi kafir. Lepas tu ada bab ridah dalam tauhid. Ridah ni apa? Perkara-perkara yang menyebabkan solat itu murtad, sama ada perkataan, perbuatan atau itikad dalam hati. Itu kena belajar tu bab dalam tauhid. Sebab tu saya nak cakap kat sini saya tak tahu jadual lah, tapi saya rasa mesti ada kitab tauhid. Tolong duduk, datang belajar Kalau kerja shift, kena tukar shift, tukarlah dengan kawan. Atau pergi cari tempat lain pun tak apalah. Tapi mesti belajar. Mesti satu hari bila orang kata istighnaq, okey bercerita. Iftikar, okey bercerita. Allah itu esa pada zat, sifat dan perbuatan, bercerita. Allah itu qadim pada 3 perkara. Nama, sifat, zat. Okey, apa beza zat dengan sifat? Bercerita, semua bercerita. Alhamdulillah. Tapi kalau apa saya cakap ni tak boleh cerita, maknanya kita tidak melalui perjalanan yang betul dalam kehidupan. Tak lalui lah. Kita lalui the wrong track. Jaga. Wrong track ni buat binaka. Kita kena make sure everything is on the right track. Okey, dah isyak Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Wa biwallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.